Boleh tanya Tengku Razali sendiri. Betul atau tidak? Tengku Razali masih. Boleh tanya pemimpin-pemimpin semangat 46. Betul atau tidak? Ya. Dengan tertubuhnya Parti Melayu Semangat 46. Kerana apa? Kerana UMNO diharamkan. Kalau Mahathir sanggup mengharamkan parti dia sendiri yang mengangkat dia sebagai Perdana Menteri dulu 22 tahun, dia jadi Perdana Menteri atas jasa UMNO. Ya. Kalau itu pun sanggup diharamkan, tak pelik saudara, kalau dia juga sanggup menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan dengan cara meletakkan jawatan. Parti Keramat dia sendiri pun dia sanggup haramkan, ya, yang dia sendiri anuti puluhan tahun, sanggup dia haramkan. Tak peliklah kalau dia nak jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan yang menaikkan dia sebagai Perdana Menteri. Itulah jahatnya Mahathir Mohamad. Hari ini dia nak muncul sebagai juara, menuduh Anwar Ibrahim itu diktator konon-kononnya. Ya? Dia lupa 22 tahun dia perintah berapa ratus orang, berapa ribu orang, ya, yang ditahan di bawah ISA tanpa dibicarakan. Dengan Anwar hari ini, tiada seorang pun, ya, pimpin politik yang dipenjarakan seperti mana yang Mahathir buat. Tak ada lagi, saudara. Ya. Di zaman Mahathir Mohamad lah, kalau kita nak buat program parti politik, orang seluang ni, budak baru dalam PAS ni, yang baru nak up ni, ya, tak tahu sejarah, tanya orang PAS yang lama. Berapa ramai pimpinan PAS dulu ditahan di bawah ISA? Mahfuz Omar, Mak Sabu, Khalid Samad, arwah Salahuddin Ayub. Berapa ramai? Termasuk anak arwah Tok Guru Nik Aziz, ya, Nik Adli, yang ditahan di bawah ISA di zaman Mahathir Mohamad. Tanpa dibicarakan. Ya. Diktatornya Mahathir Mohamad. Hari ini dia nak cakap Anwar diktator. Di zaman Mahathir Mohamad lah, berapa banyak perhimpunan-perhimpunan kita, perhimpunan politik yang telah diganggu oleh pihak polis, FRU dan sebagainya. Berapa banyak ceramah-ceramah PAS yang telah disekat oleh pihak polis. Ada polis naik atas pentas, rampas mikrofon tengah ceramah. Pernah tak berlaku dalam tempoh 8 bulan di bawah Anwar Ibrahim ini? Sepanjang PRN, ceramah-ceramah kamu pernah tak diganggu oleh pihak polis? Pernah tak permit yang tidak diluluskan dalam ceramah kamu? Pernah tak ada sekatan-sekatan dilakukan, ya, menuju ke arah tempat program ceramah kamu? Benda ini berlaku di zaman Mahathir. Di mana saja ada ceramah ketika itu akan ada roadblock mata-mata tempat untuk menyekat orang ramai hadir ceramah. Ini zaman Mahathir. Tak cukup dengan roadblock, hentikan ceramah di tengah-tengah ceramah. Sampai satu peristiwa Tok Guru Nik Aziz sendiri pun, ada kita penyokong kita pergi dokong Tok Guru Nik Aziz bawa lari keluar. Sebab apa? Polis dah naik atas pentas. Kita nak selamatkan pimpinan kita, bawa lari keluar. Datuk Seri Anwar Ibrahim berapa kali dah kita bawa lari keluar kerana diserbu oleh pihak polis. Dalam ceramah Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dibaling dengan batu dan sebagainya. Adalah di YouTube. Begitu sekali gangguan-gangguan dilakukan, ya, dalam program-program ceramah politik kita. Ketika itu, di zaman Mahathir Mohamad. Dan ini tidak pernah terjadi di waktu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Walaupun siang malam kamu fitnah, tetapi Anwar tidak menggunakan kuasa dia, ya, untuk menghentikan ceramah-ceramah kamu. Walaupun ceramah kamu itu penuh dengan fitnah, penuh dengan cara bercakap menunggang agama, ya, gunakan ayat Quran, tunggang agama. Undi ini masuk neraka, undi ini masuk neraka, undi ini masuk syurga. Ini musuh Islam. Itu pun tak diganggu ceramah kamu. Kamu boleh ceramah sampai habis. Ya. Dan inilah yang nak kita bicarakan, ya, pada malam ini, ya, dalam rancangan langsung di live TikTok Cik Yani bersama dengan tetamu Ustaz Nik Omar malam ini. Tajuk dia Islam Terancam. Jadi bagi sesiapa yang nak tanya soalan, ya, boleh request malam ini, tanyalah soalan dengan cara beradab. Ya, tanya soalan dengan cara beradab dan insya-Allah, ya, Al-Fadhil Ustaz Nik Omar akan memberikan jawapan. Ya. Sama ada benarkah Islam terancam? Di manakah Islam terancam? Ya, boleh jawab.
Ya. Tak ada sahabat-sahabat yang nak naik kotak, tak apa, kita teruskan. Ya. Masa yang singkat sebab saya cuma live petang ini untuk mempromosikan. Ya. Ini ada siapa komen tadi? Abang Wan, isu hadis 40 gerakan bantah. Betul lah. Ya. Anwar dah jawab. Isu hadis 40 ni, ya, kitab Imam Nawawi ini, ya, diperkenalkan di sekolah-sekolah hanya untuk orang Islam sahaja. Tidak dipaksa kepada bukan Islam. Jadi parti gerakan, janganlah melompat. Ya. Ini semua kau nak melompat. Anwar mengislamkan orang pun kau nak melompat. Ya. Sepatutnya parti PAS, ya, memuji. Tapi parti PAS tidak memuji. Dia diam je parti gerakan bantah. Ya. Itu menunjukkan parti PAS ni pun tidak ada prinsip. Kalau dia betul parti PAS ni parti yang perjuangkan Islam, dia akan tegur gerakan. Komponen dia. Tegurlah parti gerakan. Janganlah kamu komplain. Hadis 40 ini memang patut untuk diajar kepada anak murid yang beragama Islam. Tidak boleh paksa kepada bukan Islam. Sebab Anwar Ibrahim ni, Anwar tahu perlembagaan persekutuan, kebebasan beragama. Kalau Anwar paksa kepada bukan Islam, Anwar telah melanggar perlembagaan. Bukan satu kesalahan kecil, saudara. Ya? Tapi, sebagai Islam agama resmi, tanggungjawab Anwar Ibrahim adalah untuk memberikan didikan Islam kepada anak-anak yang beragama Islam. Sebab itu diperkenalkan kitab hadis 40 ini, kalangan Imam Nawawi ini. Ya. Kalau orang Islam yang faham, yang tahu, lagi banyak pengajaran Islam diberi penerangan kepada anak murid, sebenarnya lebih menguntungkan kepada bukan Islam. Sebab apa? Bila anak murid kita diberi didikan Islam yang sebenar, ya, tanpa taksub ke kepartian, Islam yang sebenar, dia akan menguntungkan kepada bukan Islam. Sebab orang yang mengaji Islam dengan cara yang betul, dia akan memelihara yang bukan Islam. Dia tidak akan memusuh dengan bukan Islam. Dia tidak akan memaki yang bukan Islam. Dia akan menghormati agama-agama lain. Dia akan menghormati kaum-kaum lain. Sebab ini yang diajar dalam Islam. Itu tujuan Anwar Ibrahim perkenalkan ini. Supaya anak-anak muda kita, bila dah dewasa nanti, mereka tidak ada lagi semangat anti kaum Cina, anti kaum India, anti Hindu, anti Kristian. Tak ada. Sebab apa? Islam tidak mengajar sedemikian rupa. Ya. Sebab itu Anwar pergi didikan ini supaya anak-anak Melayu Islam ni, ya, diberikan tentang ajaran Islam yang sebenar. Iaitu tahu menghormati orang lain. Tahu menghormati kaum lain. Tahu menghormati agama lain. Dan tidak mudah terbodohkan oleh lebay-lebay penunggang agama. Sebab itu PAS, ya, dia tak puji tindakan Anwar ini. Sebab bagi PAS, kalau anak muda semua tahu tentang susah mereka nak tunggang agama. Ya, susah. Sekarang ni dia senang. Sebab ramai anak muda sekarang ni tak tahu. Baca hadis patah, terjemah ikut kepentingan diri, orang akan percaya. Sepatutnya apa yang Anwar buat, menjurus ke arah kebaikan, makruf, sepatutnya ini disokong oleh parti PAS. Sepatutnya parti PAS akan menegur gerakan. Dia akan pertahankan Anwar. Kalau tu dia agama lah. Ya, pertahankan Anwar. Juga dengan isu Anwar Ibrahim mengislamkan seorang saudara baru. Ya. Anwar diserang oleh NGO-NGO yang bukan beragama Islam. Sepatutnya Anwar ini mendapat sokongan daripada PAS. Sebagai Perdana Menteri, ya, mengislamkan seorang saudara baru. Ya. Ini bukan kerja politik. Ini kerja agama. Ya. Ini kerja agama. Bukan kerja politik. Tetapi pimpin PAS membisu dalam perkara ini. Dia biarkan NGO-NGO ini terus menyerang Anwar Ibrahim. Sebab bagi PAS,
lagi banyak orang serang Anwar Ibrahim, lagi menguntungkan parti dia. Itu saja. Sepatutnya dia berjuang kebenaran terlebih dahulu. Tak kiralah Anwar ni daripada parti mana sekalipun. Tetapi kalau dia bawa benda yang baik, ya, harus diberikan sokongan. Inilah yang diamalkan oleh almarhum Ustaz Fadil Noor dulu. Ya, dia tahu waktu itu Anwar UMNO. Almarhum Ustaz Fadil Noor PAS, dia Presiden PAS. Dalam kempen pilihan raya, Anwar ini daripada UMNO serang PAS. PAS pun serang UMNO, sama-sama serang menyerang, saudara. Tetapi apabila Anwar itu dizalimi, apabila Anwar itu difitnah, bagi almarhum Ustaz Fadil Noor, ini bukan lagi politik. Ini bukan lagi isu politik. Isunya di sini adalah seorang Islam, ya, yang telah difitnah dan diaibkan. Maka almarhum Ustaz Fadil Noor sebagai orang yang pegang kepada agama, bagi dia politik ketepikan, kita hendaklah membela orang yang telah dianiaya dan dizalimi ini. Sebab itu almarhum Ustaz Fadil Noor adalah Presiden PAS, orang yang pertama berkunjung ke rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat. Ketika itu dia mendapat bantahan ramai daripada pemimpin PAS yang tidak bersetuju dengan cara almarhum Ustaz Fadil Noor. Kenapa kamu membela Anwar? Bukankah Anwar itu musuh kita, musuh politik kita? Sepatutnya kita suka bila Anwar dijatuhkan. Sepatutnya kita suka kalau Anwar dipenjarakan sebab dia musuh politik kita. Ini pandangan baru pimpinan PAS waktu itu. Tetapi almarhum Ustaz Fadil Noor panggil semua pimpinan PAS dan menyatakan sebab musabab mengapa dia memberikan sokongan kepada Anwar. Dia menyatakan bahawa parti PAS bukan saja parti politik, tetapi parti PAS adalah parti yang membawa dakwah Islam, yang membawa perjuangan Islam. Bukan hanya kerana mendapatkan kerusi, jawatan dan kedudukan. Dia parti dakwah, parti nak bawa cara perjuangan Islam. Dan Islam mengajar kita, apabila seseorang manusia itu usahakan beragama Islam, yang tak beragama Islam sendiri pun, kalau dia difitnah, diaibkan, dizalimi, menjadi kewajipan kita sebagai orang Islam, apatah lagi parti Islam, untuk mempertahankan dia. Sebab itu keputusan yang diambil oleh Almarhum Ustaz Fadil Noor, bahawa PAS bersama-sama membantu, ya, dan membela Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu baru betul. Itu baru betul. Ya? Sebab itulah akhirnya, walaupun pada mulanya mendapat bangkangan daripada beberapa ramai pemimpin PAS, tapi hikmahnya apa, saudara? Apa hikmahnya? Orang tak nampak ketika itu. Orang nampak selepas itu. Selepas almarhum Ustaz Fadil Noor meninggal. Baru orang nampak kesan daripada kerja buat almarhum Ustaz Fadil Noor. Apa dia? Iaitu kebangkitan PAS ketika itu. Daripada PAS yang dikenali sebagai parti picisan. Tak heran pun, sebelum reformasi ini, parti PAS ni bertanding di mana-mana negeri selain di Pantai Timur, PAS akan hilang deposit. Ini fakta. Saudara boleh cek keputusan-keputusan pilihan raya sebelum zaman reformasi, sebelum tahun 98. Tengok keputusan pilihan raya. Mana calon PAS yang bertanding selain di Pantai Timur, bertanding di Melaka, Negeri Sembilan, Johor, PAS akan hilang deposit. Orang tidak memberi kepercayaan kepada PAS. Dia hanya kuat di Kelantan, Terengganu dan sedikit di Kedah ketika itu. Tetapi selepas zaman reformasi, keahlian PAS berlipat kali ganda. Sebab waktu reformasi, Parti Keadilan tidak lagi ditubuhkan. Belum tubuh Parti Keadilan. Jadi bagi orang UMNO yang menyokong Anwar Ibrahim, orang Melayu, yang berada selama ini bersama dengan UMNO yang menyokong Anwar Ibrahim, orang ABIM, yang menyokong Anwar Ibrahim, mereka memilih PAS wadah mereka. Sebab masa itu tidak ada Parti Keadilan lagi. Mereka semua pergi pada PAS. Dan berganda kemasukan orang-orang Melayu Islam ke dalam Parti PAS. Ini hikmah yang dibuat oleh almarhum Ustaz. Ya. Sebab itu orang PAS tidak boleh nak ungkit-ungkit. Oh, mereka ungkit PAS dulu pernah berjasa dengan Anwar. Ya, betul. PAS pernah berjasa di bawah almarhum Ustaz Fadil Noor. Sebab itu Anwar Ibrahim dalam ceramah mana-mana pun, ya, dia sentiasa menyebut nama almarhum Ustaz Fadil Noor. Dia sentiasa menyebut nama almarhum Tok Guru Aziz. Sebab Anwar tidak lupa jasa mereka. Ya. Oleh kerana zaman reformasi lah,
Haji Hadi ni merasa jadi Menteri Besar Terengganu walaupun sepenggal. Sebelum itu tak usah haraplah nak dapat jadi Menteri Besar. Selepas zaman reformasi, saudara boleh cek tarikh. Selepas zaman reformasi, barulah Haji Hadi dapat jadi Menteri Besar Terengganu. Sepenggal je pun. Dapat ditumbang. Sebab apa? Haji Hadi tidak boleh mentadbir. Tak boleh, saudara. Ya? Sepenggal je dia dapat perintah Terengganu. Dia tak dapat buat apa-apa di Terengganu. Sebab dia bukan boleh mentadbir. Orang yang kaki malas datang parlimen, macam mana boleh jadi menteri besar? Malas ni tetap malas. Orang pemalas ni, letak di mana saja, dia akan malas. Ya? Jadi macam mana nak bangunkan negeri Terengganu? Sebab itu waktu dia jadi menteri besar, yang banyak berperanan adalah Mustafa Ali. Ya? Macam di Kelantan lah. Ya? Di zaman Menteri Besar Ahmad Yaakob, nampak slow Menteri Besar. Yang banyak berperanan ni, banyak bercakap. Ni Amar, timbalan Menteri Besar. Di Terengganu waktu itu, Haji Hadi Menteri Besar. Tapi yang banyak bercakap adalah Mustafa Ali. Orang lama tahu cerita ni. Anak seluang tahu apa? Anak seluang ni tahu apa? Ya? Tak tahu apa? Jadi nak jasa PAS kepada Anwar, Anwar juga ada jasa kepada PAS. Saling-saling memberikan bantuan. Ya? PAS membantu perjuangan Anwar, Anwar bantu perjuangan PAS, memperkuatkan PAS. Sebab itu kalau disemak balik fakta, keahlian meningkat berganda-ganda selepas zaman reformasi. Itu dalam PAS. Waktu itu orang beli akhbar Harakah ni, usah cerita lah saudara. Harakah laris macam pisang panas suatu zaman reformasi. Sebab waktu itu parti keadilan tak wujud lagi. Yang bergerak atas pentas-pentas politik ketika itu adalah NGO yang bernama Gerak. Gerak ini dipimpin oleh almarhum Safadin Noor, dibantu oleh pimpinan-pimpinan NGO yang lain, yang termasuk DAP sekali. Ketika itu berada dalam Gerak ini yang dipimpin oleh almarhum Safadin Noor. Dan ketika itulah DAP berjinak-jinak dengan perjuangan reformasi. Di dalam Gerak ketika itu. Ya, kapal singnya dengan likit siangnya bersama-sama almarhum Safadin Noor dalam ceramah Gerak. Kemudianlah barulah tubuh Parti Keadilan. Ya. Kemudian kita wujudkan parti Barisan Alternatif, gabungan Barisan Alternatif. Kemudian Pakatan Rakyat. Itu sejarah. Itu sejarah. Jadi hari ini, yang di bawah kepimpinan Haji Hadi hari ini, dah tak sama, jauh lagi daripada kepimpinan almarhum Safadin Noor. Bagi Haji Hadi, yang penting pada dia bukan agama. Yang penting pada dia adalah politik. Banyak contoh bukti boleh kita tunjukkan bahawa Haji Hadi melebihkan kepentingan politik berbanding dengan kepentingan dan perjuangan Islam itu sendiri. Pada dia, apa yang dilakukan oleh dia itu adalah ajaran Islam. Yang tidak setuju dengan dia menentang Islam. Itu saja. Sebab itu dibawa oleh pimpinan dia yang lain. Bersama dia Islam. Bersama dia Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sehingga kan ada pemimpin dan ustaz dia mengatakan, ya, nak masuk Ahlussunnah wal Jamaah mesti masuk PAS. Mesti masuk PAS. Boleh Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ada orang kata, ya, katanya PAS ni Ahlussunnah wal Jamaah, tapi banyak caranya kepada Syiah. Tu wallahu a'lam. Pendekatannya banyak kepada Syiah. Wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau dengar pemimpin dia kata, nak masuk Ahlussunnah wal Jamaah, mesti masuk PAS. Maksudnya apa? Selain daripada PAS, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tengok. Dia cuba nak institusikan parti dia seperti agama. Ini yang separuh orang yang jahil, para juhala ini, ya, yang tak tahu apa-apa ini, akan takut nak undi selain daripada PAS. Takut berdosa. Ya, takut berdosa, saudara. Sedangkan pimpin mereka hanya menggunakan agama, ya, untuk kepentingan parti.
Bila bersama ketika dia suka dengan DAP, dia menyatakan wajib sokong DAP. Tiada masalah DAP ini. DAP yang memperjuangkan PAS di Kelantan. DAP yang membela PAS waktu darurat diumumkan di Kelantan. Ketika saya DAP menyanjung perlembagaan persekutuan. Suka DAP. Bahkan di Pulau Pinang ada satu khatib baca khutbah. Pimpin PAS baca khutbah di Pulau Pinang mendoakan agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada Lim Goh Eng. Waktu dia suka DAP, sampai atas member masjid berdoa supaya Allah memberikan taufik dan hidayah kepada Lim Goh Eng. Apakah perkara itu salah? Tak salah. Kita pun kata tidak salah. Ya. Mendoakan seseorang yang bukan Islam kepada Islam tidak salah. Bahkan digalakkan. Sebab tugas memberikan taufik dan hidayah ini adalah kerja Allah. Kita cuma boleh memohon dan berdoakan. Ini juga dilakukan oleh Nabi. Bila bapa saudara dia, dia mendoakan supaya bapa saudara dia Abu Talib supaya diberikan taufik dan hidayah. Tapi kerja nak beri taufik dan hidayah ini kerja Allah. Kita hanya boleh memohon. Dan ini dilakukan oleh PAS ketika itu. Sebab dia menyanjung kepimpinan Lim Goh Eng sebagai ketua menteri. Sebab Lim Goh Eng pernah kata, dia jadi ketua menteri, dia akan cuba mentadbir Pulau Pinang mencontohi pemerintahan Umar Abdul Aziz. Lim Goh Eng kata dia cuba nak ikut pemerintahan Umar Abdul Aziz. Memerintah dengan secara adil. Ini Lim Goh Eng pernah sebut. Oleh kerana dia sebut nama Umar Abdul Aziz itulah, maka pimpin PAS kata Lim Goh Eng ini bagus. Walaupun DAP, walaupun Cina. Dia bagus. Dia menjaga umat Islam, peruntukan kepada masjid-masjid, peruntukan agama dipertingkatkan. Maka adalah pimpin PAS yang di atas membar masjid memohon kepada Allah memberikan taufik dan hidayah kepada Lim Goh Eng. Sehingga kan Ustaz Abdullah Khairi yang lantang memberikan ucapan dalam kuliah-kuliah, Ustaz Abdullah Khairi, dia pun pernah sebut dalam kuliah dia, apa masalah DAP? DAP lagi hebat pada pemimpin Islam yang lain. Dia membela orang Melayu, dia membela umat Islam di Pulau Pinang. Ini Abdullah Khairi sebut dalam masjid. Tapi kalau hari ini kita tanya Abdullah Khairi, mungkin jawapan dia lain. Sebab parti dah tak sama. Dan itu ya saudara. Bila bersama, puji-pujian melangit. Haji Hadi ni peluk Lim Goh Eng ni kesiang ni serapat-rapatnya. Yang Anwar sendiri tak pernah peluk macam tu. Bila bersama saudara. Tapi bila tidak bersama, benda yang tak ada pun diwujudkan, ditimbulkan ada untuk mendatangkan fitnah, untuk nak membuatkan DAP. DAP komunis. DAP sokong LGBT. DAP liberal. Tapi satu bukti pun tuan nak bawa. DAP anti Melayu. DAP anti Raja. DAP anti Islam. Tapi satu bukti pun tuan nak bawa. Bila dia tak suka. Sama juga bila dia buat muafakat nasional. Bersama dengan UMNO. Ya. Puji Najib macam nak gila. Peluk Najib begitu rapat. Peluk Zaid begitu rapat Haji Hadi ni. Sampai dia suap Zaid Amidi tu makan. Serah Google. Google. Ada gambar dia. Type kat Google tu Haji Hadi suap mulut Zaid. Keluarlah gambar dia. Yang tak Anwar buat. Begitu sekali sayang daripada UMNO ketika dalam muafakat nasional. Bilanya, kenapa PAS bersama dengan UMNO? Dia guna ayat Quran. Dia baca ayat Quran tentang penyatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ayat Quran tentang penyatuan. Jangan berpecah belah. Berpeganglah dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Sebab itu kami nak bersatu dengan UMNO. Ya, dalam ucapan dia PUTC ketika itu berderai air mata pimpinan PAS.